Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syahmi bin Osman. Saya akan menerangkan mengenai kajian yang kami lakukan. Tajuk kami adalah ideologi dan perspektif rakyat Malaysia mengenai pengambilan vaksin pada era pandemik COVID-19. Pada tahun 2020, seluruh negara dilanda virus iaitu coronavirus atau COVID-19. Hingga kini, virus tersebut masih lagi belum dapat dibendung secara menyeluruh. Antara langkah yang telah diambil untuk memperlahankan atau menamatkan virus tersebut adalah dengan membekalkan vaksin kepada pelbagai lapis masyarakat. Namun, kewujudan vaksin ini telah menimbulkan fahaman yang menentang penerimaan vaksin. Pelbagai tuduhan tanpa bukti dijadikan sebagai senjata utama bagi golongan anti-vaksin. Antara tuduhan yang wujud adalah seperti vaksin akan menjadikan darah di dalam sistem badan menjadi kotor, vaksin bersifat magnet sehingga boleh melekatkan besi pada badan, menuduh ahli kerajaan yang menekankan pengambilan vaksin ini adalah golongan jin yang ingin merosakkan masyarakat, dan akhir sekali berpendapat bahawa vaksin dihasilkan dari sumber bahan yang haram. Jadi, isu tersebut telah dipilih oleh kami untuk dijadikan satu kajian yang berobjektif untuk mengenal pasti punca berlakunya salah faham mengenai vaksin dalam kalangan masyarakat, selain mengkaji kepada kesejahteraan masyarakat apabila salah faham mengenai vaksin berleluasa, serta mengkaji langkah dan cara mengatasi fahaman anti-vaksin daripada berterusan di negara ini. Saya akan menerangkan jenis vaksin yang digunakan. Vaksin pertama adalah Pfizer-BioNTech. Syarikat Pfizer merupakan syarikat pharmaceutical dan bioteknologi multinasional yang berasal pada Amerika Syarikat. Syarikat Pfizer telah bekerjasama dengan BioNTech untuk mengkaji dan membangunkan vaksin untuk virus COVID-19. Dengan menggunakan dananya, Pfizer telah melabur $2 bilion untuk menghasilkan vaksin. Vaksin ini mempunyai 90% keberkesanan dan akan meningkat kepada 95% minggu kemudian. Amerika Syarikat telah menyumbangkan vaksin Pfizer sebanyak 64 juta dos kepada rakyat Malaysia. Secara keseluruhan, seramai 54.3% rakyat Malaysia telah mendapatkan vaksin ini. Vaksin yang kedua adalah Sinovac. Sinovac Biotech adalah sebuah syarikat biofarmasi yang berfokus pada penyelidikan dan perbuatan vaksin-vaksin yang mencegah penyakit-penyakit manusia. Vaksin ini juga disebut sebagai Coronavac kerana vaksin virus keseluruhan yang tidak aktif secara kimia untuk COVID-19. Keberkesanan vaksin Sinovac adalah 91.2%. Vaksin ini berfungsi dengan antibodi akan mula terbentuk selepas dos pertama diberikan dan mencapai tahap yang optimal selepas pemberian dos kedua. Setakat ini seramai 37.6% rakyat Malaysia menerima vaksin Coronavac. Vaksin AstraZeneca. AstraZeneca mempunyai portfolio produk untuk penyakit utama seperti kanser, pernafasan dan keradangan. Kajian telah mendapati suntikan vaksin AstraZeneca memberikan perlindungan yang kuat yang boleh bertahan seumur hidup. Selain boleh mematikan virus, vaksin ini juga boleh memusnahkan varian yang baru. Ini bermakna badan manusia boleh terus menghasilkan sel-sel penting dalam tempoh masa yang lama. Seramai 8% rakyat Malaysia telah menerima vaksin AstraZeneca. Sekian, terima kasih. Dan saya akan menerangkan tentang kebaikan vaksin. Yang pertama, vaksin dapat mengawal penularan penyakit COVID-19. Yang kedua, membentuk sistem pertahanan badan lebih awal. Yang ketiga, mengurangkan jangkitan yang lebih teruk. Yang keempat, membentuk imuniti kelompok. Yang kelima, dapat melindungi golongan yang tidak layak menerima vaksin. Yang keenam, mengurangkan gejala-gejala berat daripada virus COVID-19. Yang ketujuh, mengurangkan kadar kemasukan pesakit COVID-19 ke unit jagaan rapi. Yang ke-8, mengawal penularan virus COVID-19. Yang ke-9, pembukaan semula sepadan antara negara dan mungkin juga sepadan antara negara. Dan yang terakhir sekali adalah meningkatkan semula ekonomi negara. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang anti-vaksin. Anti-vaksin merupakan golongan yang tidak mengambil vaksin. Anti-vaksin merupakan sebuah tindakan yang menentang pemberian vaksin baik secara peribadi ataupun berkelompok. Perkara anti-vaksin terdapat di Malaysia. Tetapi anti-vaksin di negara kita bergerak secara pasif dan kebanyakannya menggunakan media sosial sebagai saluran untuk menyebarkan ideologi mereka tentang vaksinasi. Kerajaan Malaysia turut menyokong dengan WHO yang menentang gerakan anti-vaksin secara besar-besaran. Golongan ini dapat memberikan keburukan kepada seseorang, masyarakat dan juga negara. Bab ketiga ialah metodologi. Menurut Hornby pada tahun 1985, metodologi merupakan satu set kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas subjek kajian yang tertentu. Oleh itu, bahagian ini akan membincangkan reka bentuk kajian, sampel kajian, instrumen kajian dan prosedur atau proses menganalisis data bagi menjawab persoalan-persoalan kajian yang telah dikemukakan lebih awal.
Metodologi dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama ialah reka bentuk kajian yang menggunakan kajian tinjauan ataupun survey yang merupakan kajian inferensi. Yang kedua ialah responden kajian dengan 3 ciri, iaitu had umur 16 hingga 55 tahun, bebas jantina dan kaum, berfikir waras dan berpengetahuan. Yang ketiga ialah kaedah kajian yang merupakan soal selidik dengan medium yang digunakan ialah Google Form. Dan yang terakhir ialah target responden, iaitu 150 orang responden. Saya Zaiman bin Saruni akan membentangkan subtopik bab 3 iaitu analisis soalan pertama hingga soalan ke-6. Soalan pertama memfokuskan kepada lingkungan umur seperti yang tertera dalam gambar rajah. Soalan kedua memfokuskan kepada status vaksin seperti lengkap 2 dos, beserta dos penggalak, lengkap 2 dos, pengambilan 1 dos dan belum mengambil vaksin. Seterusnya soalan ketiga memfokuskan kepada apakah faktor anda untuk mengambil vaksin seperti faktor kesedaran sendiri, kekangan kerajaan, desakan keluarga, tekanan sosial. Soalan keempat memfokuskan kepada faktor anda untuk tidak mengambil vaksin seperti faktor media sosial, tidak yakin terhadap vaksin, masalah kesihatan dan memiliki alergi. Soalan kelima memfokuskan kepada bagaimanakah anda mengetahui mengenai vaksin seperti adakah dari berita dan akhbar, media sosial, masyarakat sekeliling, dokumentasi dan penyelidikan. Soalan ke-6 memfokuskan kepada siapakah golongan anti-vaksin seperti sekumpulan individu yang mempunyai ideologi menganggap vaksin bahaya, kumpulan menggalak orang ramai untuk tidak mengambil vaksin, mereka yang menerima vaksin tetapi menyebarkan berita palsu mengenai vaksin, kumpulan yang menerima dan tidak menunjukkan status vaksin, serta kumpulan menggalak orang ramai untuk tidak mengambil vaksin. Soalan 7 memfokuskan kepada kepercayaan golongan anti-vaksin. Kepercayaan golongan anti-vaksin ini dapat dikenal pasti atau dapat dilihat melalui ciapan-ciapan di media sosial yang biasanya menggambarkan ideologi yang dipegang oleh seseorang itu. Seterusnya, soalan 80 memfokuskan kepada pendapat responden berkaitan punca terwujudnya golongan anti-vaksin seperti dakwaan kandungan vaksin yang halal, tidak mempercayai pendapat dari ahli pakar, pengaruh media dan berita-berita palsu. Seterusnya, soalan 90 memfokuskan kepada pendapat responden berkaitan kesan anti-vaksin kepada negara. Dan akhir sekali ialah soalan 10 memfokuskan kepada pendapat responden berkaitan langkah yang boleh kerajaan terapkan untuk mencapai 100% kadar vaksinasi negara. Hal ini bagi mendapatkan idea-idea berkaitan langkah yang boleh diadaptasi oleh kerajaan bagi mencapai objektif ini, seperti menggesa kerajaan mewajibkan vaksin kepada seluruh rakyat yang tinggal di negara ini. Pembentangan dapatan. Kajian ini telah menggunakan kaedah Google Form yang diisi seramai 150 orang responden. Google Form ini telah disebarkan melalui WhatsApp dan Telegram serta mempunyai 10 soalan. Soalan yang pertama adalah nyatakan lingkungan umur anda. Berdasarkan hasil kajian, seramai 80% responden yang berumur 16 hingga 25 tahun. Soalan kedua, sila nyatakan status vaksin anda. Terdapat seramai 97.3% responden yang telah lengkap 2 dos vaksin. Soalan ketiga, sekiranya sudah mengambil vaksin, apakah faktor anda untuk mengambil vaksin? Seramai 88.7% responden memilih kesedaran diri sebagai faktor untuk mengambil vaksin. Soalan keempat, sekiranya tidak mengambil vaksin, apakah faktor anda untuk tidak mengambil vaksin? Seramai 33.3% memilih tidak yakin terhadap vaksin. Soalan kelima, dari manakah anda mengetahui mengenai vaksin? Seramai 44.7% responden mengetahui mengenai vaksin ini melalui berita dan akhbar. Soalan keenam, siapakah golongan anti-vaksin? Berdasarkan hasil kajian, seramai 86% responden menganggap golongan anti-vaksin ini sebagai sekumpulan individu yang mempunyai ideologi yang menganggap vaksin itu bahaya. Soalan ketujuh, apakah antara kepercayaan golongan anti-vaksin? Seramai 74.7% memilih vaksin mempunyai chip dan memudaratkan kesihatan sebagai kepercayaan golongan anti-vaksin. Soalan ke-8, apakah punca sebenar terjadinya golongan anti-vaksin ini? Seramai 79.3% responden telah memilih punca terjadinya golongan anti-vaksin ialah pengaruh media dan berita palsu. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang hasil dapatan kajian daripada responden yang telah menjawab soalan 9, iaitu kesan anti-vaksin kepada negara. Yang pertama ialah mereka menjawab di mana anti-vaksin ini menjadi ancaman kepada negara, iaitu mereka akan merencatkan rancangan kerajaan. Yang kedua,
ia akan melambatkan capaian kelompok immuniti atau lebih dikenali dengan herd immunity. Yang ketiga, mereka akan menyebarkan berita palsu kepada masyarakat di mana mereka akan menokok tambah dan berbohong bagi menakut-nakutkan tentang kesan sampingan vaksin kepada semua orang. Jadi daripada itu, mereka akan memberi pengaruh buruk kepada orang yang mudah percaya. Dan yang terakhir sekali, sudah tentu antivaksin ini berisiko dan mudah untuk dijangkiti oleh jangkitan COVID-19. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia yang sudah menerima vaksin mestilah sentiasa berjaga-jaga kerana antivaksin mungkin ada di sekeliling kita. Dan saya akan meneruskan sesi pembentangan dapatan hasil tinjauan soalan cerdik program kami. Jadi untuk soalan ini, responden diminta untuk mencadangkan langkah kerajaan agar 100% kadar vaksinasi negara tercapai. Oleh itu, langkah yang boleh saya simpulkan adalah mempromosikan keberhasilan vaksinasi dengan lebih terperinci serta mendapat sokongan daripada pihak pakar kesihatan. Yang kedua, kerajaan boleh meneruskan pemberian insentif bantuan kehidupan, misalnya BSS dan juga PCK kepada individu yang telah lengkap vaksinasi sahaja. Yang seterusnya, kerajaan boleh menetapkan undang-undang yang lebih ketat agar seluruh rakyat Malaysia mengambil vaksinasi. Jika terdapat individu yang ingkar, mereka boleh dikenakan kompaun bayaran yang minimal. Dan yang terakhir sekali adalah kerajaan boleh menyekat beberapa aktiviti sosial pihak golongan anti-vaksin. Misalnya, mereka tidak dapat menghadiri majlis keramaian, tidak dapat menghadiri kenduri dan juga tidak dapat melakukan aktiviti redah sosial seperti yang lain. Justru, cadangan ini wajar kita teruskan dan praktikkan dengan lebih ketat agar kadar vaksinasi negara mencapai 100% dan setiap individu kurang risiko untuk menghidap wabak COVID-19 ini. Dan saya akan menamatkan pembentangan ini dengan kesimpulan. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, pendapat orang ramai mengenai anti-vaksin ini adalah kerana perspektif mereka yang negatif. Tidak dinafikan bahawa vaksinasi boleh menyebabkan kesan sampingan yang negatif. Namun, pada dasarnya semua kesan sampingan itu terkawal dan mendapat perhatian pihak berkuasa perbuatan. Seterusnya, konsep imuniti kelompok atau herd immunity perlu difahami dan hanya dicapai sekiranya lebih 90% individu dalam suatu komuniti berjaya menerima imunisasi secara penuh. Bagaimanapun, status immunity ini akan gagal dicapai sekiranya ada di kalangan mereka yang tidak mematuhi program ini. Namun, berdasarkan kajian lapangan yang telah dijalankan, 100% responden telah pun melengkapkan 2 dos vaksinasi yang diwajibkan oleh kerajaan. Cuma ada segelintir masyarakat yang masih mempunyai perspektif yang negatif. Itu sahaja. Terima kasih.